Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnianya. Hari ini anda bersama dengan saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Harapnya semua dalam keadaan baik-baik, kekal di rumah, stay safe, stay at home, dan kita akan berjaya. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dalam kehidupan seharian kita ni kadang-kadang ada sesetengah perkara orang ni suka ambil kesempatan dalam kehidupan kita. Kalau kita bawa kereta, man, nak tumpang boleh? Pergi ke tempat kerja, melah tumpang. Bila dah tumpang sampai ke tempat kerja, terima kasih ya, 10 sen tak dibayarnya. Ada setengah orang tu suka ambil kesempatan dalam kebaikan yang kita lakukan. Itu baru cerita pasal bawa kereta. Belum cerita pasal organisasi dalam sesebuah syarikat ataupun dalam sesebuah tempat. Baik, para penonton, bagi mengulas isu kita pada hari ini, kita bawakan kepada anda Prof. Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah Ustaz, kita baru saja menerima pengkhabaran daripada sahabat kita ya. Saudara Syuib telah kehilangan isteri tercinta iaitu Siti Sarah binti Raisuddin pada pukul 5.13 pagi tadi saya. Ya, saya. Jadi apa kata kita sama-sama menghadiahkan suratul Fatihah kepada Allahyarhamah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan cerita saudara Syuib merupakan orang yang rapat juga dengan Ustaz ya. Ya. Mungkin Ustaz boleh cerita sikit antara kebaikan beliau dan juga isteri Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dai dan semua rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Saya dalam perjalanan daripada rumah ke TV3 pagi ni, jam lebih kurang 5.30, sahabat saya Syuib menelefon dan memaklumkan bahawa isteri tersayang telah pun meninggal dunia. Jadi apa yang saya boleh katakan, almarhumah seorang yang baik dan sentiasa taat pada suami. Hebatnya seorang isteri apabila dia berjaya membangunkan keyakinan seorang suami. Dia bersama dengan Syuib ketika Syuib tidak ada apa-apa. Sehinggalah Syuib hari ini berjaya dan bersama dengan isteri juga berjaya. Jadi itulah satu kelebihan apabila seorang isteri itu, Nabi SAW sebut, ayyumra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Atau kama qala. Mana-mana perempuan, ya, isteri yang taat pada suami dia, kalau dia meninggal dunia, syurgalah tempat dia. Kalau beginilah keadaan isteri-isteri yang meninggal dunia akibat COVID, tambah pula dia dalam keadaan mengandung, kemudian bersalin, percayalah Allah Ta'ala pilih dia untuk termasuk daripada ahli syurga, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu yang kita harapkan. Di sebalik kejayaan seorang suami itu pasti ada tiangnya dan tunjangnya di sebalik kejayaan seseorang suami. Baik Ustaz, kita doakan moga almarhumah berada di tempat para syuhada dan para solehin. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, hari ini perbincangan kita dalam topik akhlak berkaitan dengan free rider. Ataupun kita boleh maksudkan sebagai penumpang percuma. Saya pun tak berapa nak jelas lagi Ustaz, penumpang percuma ni adakah macam saya sebut tadi, nak tumpang member pergi tempat kerja, lepas tu tak bayar sekupang pun. Itu daripada sudut gambaran umum. Mungkin Ustaz boleh cerita orang kata apa, ni dah ada dah, pagi-pagi dah ada soalan daripada sahabat kita. Boleh kita raih terus Ustaz? Boleh. Okey, kita bersama dengan Ruby Abu Bakar di Facebook. Tak sabar nak tanya soalan katanya kan. Assalamualaikum Ustaz dan Dain serta kru Tanyalah Ustaz. Penumpang percuma, free rider.
Apakah ciri-ciri yang dipanggil sebagai penumpang percuma dan bagaimanakah caranya kita nak jauhkan dari terjebak sama yang boleh menyebabkan kepada sifat khianat dan menipu serta menzalimi orang lain. Terus minta ciri Ustaz. Ataupun mungkin Ustaz nak bagi gambaran apakah pengertian free rider itu dulu. Silakan Ustaz. Okey, tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, kepada yang bertanya, sebenarnya ramai orang tertanya-tanya apa maksud tajuk ni. Betul lah. Bila saya letak dalam Facebook, dalam Instagram, orang bertanya, kata apa maksud tu penunggang free tu ataupun penunggang percuma. Dia bermakna seseorang yang suka mengambil kesempatan ke atas kebaikan orang lain. Apabila dia tengok orang tu baik, apabila dia tengok orang tu lurus, bendul, maka kebaikan orang ini disalahartikan dan diambil kesempatan ke atas orang ini. Dan apa ciri-ciri dia? Ciri-ciri dia, pertama, orang ini ada sifat an-nifaq. Sifat orang munafik. Nombor dua, ada sifat apa? Sifat zalim. Sedangkan benda tu dia tahu nilai. Dia tahu bagaimana kita nak guna kebaikan orang tersebut ke arah yang lebih baik, sama-sama membangun, tapi tidak. Dia untuk diri dia saja. Maka dia dah dikira sebagai orang yang zalim. Dia dapat keuntungan, orang ni dibiarkan macam itu saja. Dua. Nombor tiga, penting diri. Tiga sifat atau tiga ciri-ciri yang ada pada orang-orang yang mementingkan diri. Jadi itu sebabnya dalam hal ni, dalam isu kita menjaga akhlak, Nabi SAW tak ajar pun kita ini untung seorang-seorang. Tak ajar. Itu sebab ni dalam kitab fiqh dia jelaskan tentang musyawarah. Perbincangan. Kena ada perbincangan. Nak buat bisnes, nak buat apa saja kebaikan yang dapatkan keuntungan di dunia, kita kena berbincang. Bila dah musyawarah, adalah musyarakah. Ada orang kata apa? Perkongsian. Awak dapat berapa, saya dapat berapa. Itulah dalam perbincangan yang baik yang membawa kepada perkongsian nikmat, perkongsian rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Ini tak nampak-nampak orang tu baik. Maklumlah sekarang ni zaman COVID, zaman orang berjimat cermat, pergi pejabat pun kongsi kereta. Kan? Walaupun penjarakan sosial, kongsi duduk depan, yang seorang duduk belakang. Tak bayar, minyak tak bubuh. Tu dia. Minyak tak bubuh, tol tak tolong bayar. Come on lah. Tolong-menolonglah kita ni antara satu sama lain. Duduk belakang jadi bos pula tu Ustaz. Ya. Biasa waktu kecil-kecil dulu Ustaz mak suruh angkat meja makan. Nak kena pindah. Waktu hari raya Ustaz. Lepas tu angkat-angkat, seorang mak belanja aiskrim. Tapi adalah yang tengah-tengah tu dia cula ada tak jari je. Yang lain semua angkat dia tak jari je. Gelak betul Ustaz. Itu kalau sama adik-beradik je lah, main-main tak apalah kan. Yalah. Tapi kalau katakan dalam bab-bab kehidupan, jangan ambil mudah. Sebab benda ni takut kita menzalimi orang lain. Macam contohlah, da'i. Baca Quran je sedap. Oh, Akbar. Saya ni pula, anak-anak ada pandai. Anak-anak ramai. Nak belajar Quran. Saya pun panggil da'i. Da'i baik dengan saya, rapat dengan saya. Tolong ngajar anak saya. Seminggu 5 kali. 5 hari pergi mengajar. Okey. Tak kisahlah ngajar Quran ke, ngajar bahasa Arab ke, ngajar bahasa Inggeris ke, ngajar biografi ke. Tak kisah. Yang penting mengajar. Masa telah diambil. Da'i mesti ada masa. Nak ambil mengajar 5 orang tu bukan sejam 2. Ya. Kan? 2-3 jam. Jadi bila kita dah orang tu dah datang, gajinya tak dibayar. Bila kena tak bayar gaji. Tak, kawan baik dengan Da'i ni. Tu masalah dia. Jadi itulah dinamakan penunggang free. Penunggang free. Penunggang percuma. Saya ingat awal-awal tadi Ustaz, bila sebut pasal rider, ingat abang-abang rider yang hantar makanan tu. Tapi rupanya inilah istilahnya kalau kita bekerja dalam kumpulan ni, lebih serius perbincangan tu Ustaz. Sebab yang dapat anugerah je satu grup. Tapi bukan semua je buat kerja betul-betul. Lepas ni kita cerita Ustaz. Okey, para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Itu semua kerja aku yang buat tu. Dalam tim tu kalau tak ada aku, takkan menangnya pertandingan tu. Takkan jadinya projek tu. Itu semua hasil titik peluh aku. Itulah kadang-kadang yang berlaku dalam kumpulan lah Ustaz ya. Dalam bekerja kumpulan ni ada yang waktu bekerja tu nak cuit-cuit tulang. Tapi bila dapat anugerah ataupun dapat pujian, dia yang ke depan kata dia yang buat kerja. Baik Ustaz. Sahabat kita nak tanya satu soalan di Facebook Ustaz. Boleh kita raikan? Baik, kita bersama dengan Hana Wancik. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Soalan saya Ustaz, bagaimana untuk mengenali siapakah penumpang percuma, yakni free rider dalam suatu kumpulan yang boleh membuatkan kumpulan itu berbalah? Yang kedua, adakah sifat suka perintah dan mengarah, pentingkan diri itu sikap penumpang percuma? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu jangan keliru. Ni kita sebut dalam organisasi ataupun kumpulan lah Ustaz ya. Silakan Ustaz. Okey, pertama macam mana kita nak kenal orang tu, orang kata apa? Dia ni penumpang percuma ataupun kita katakan jenis selfish lah. Selfish lah. Pentingkan diri ni. Pertama, dia suka mengambil kesempatan ke atas kebaikan kita. Itu pertama. Ya, kita nampak kita baik, ya, nampak kita suka buat kerja. Dia akan kata, kau tolong buat kat aku boleh tak? Hari ni. Kalau hari pertama minta tolong buat boleh tak? Jadi orang tu buat. Itu nama tolong. Esok datang minta tolong lagi, buat benda yang sama. Tu dua, tolong lagi. Kali ketiga, itu dah melampau. Itu dah melampau. Maknanya dia nampak kita baik, kita tolong, lah. Dia jadikan kita kuli dia. Tanpa sebarang bayaran, tanpa sebarang penghargaan, tanpa apa. Ini kena beringat. Jadi oleh sebab itu, orang yang selalu kena dengan orang-orang macam ni adalah orang-orang yang pertama, jenis orang yang malas nak ambil nak bergaduh dengan orang. Itu sifat pertama. Sifat kedua, tidak suka konflik. Dia tak suka konflik. Orang-orang macam ni tak suka konflik. Dia selalunya orang yang jadi mangsa ni, dia tak suka gaduh orang. Pertama, dan nombor dua, dia tak suka konflik. Tak mau ada masalah lah. Tak mau nak pertikai. Tak nak bising-bising lah. Tak nak bising-bising. Tak apalah, aku buat je lah. Dia style macam tu. Duk main buat lah. Kali dia ni ditunggangi. Itu bahayanya. Akhirnya kita tak siap kerja kita lah. Dia ada kesan tau. Patutnya saya boleh buat kerja saya. Kerja saya pun banyak. Tapi disebabkan saya ditunggangi oleh orang macam ni, orang yang pentingkan diri, orang yang tak fikir orang lainnya susah, maka kerja saya tak siap. Kerja dia siap. Bila bos datang, bos kata, mana kerja kau? Siap. Izhar, mana kerja awak? Saya punya kerja tak siap. Kawan ni suruh. Saya tak dengar. Kerja awak mana? Dah kena dah. Jadi orang yang macam ni, yang tak suka konflik ni selalu akan jadi mangsa. Nombor tiga, mudah terpancing dengan pujian. Orang yang jadi mangsa kepada orang-orang yang selfish ni, orang yang suka puji. Kena pancing. Dia mudah. Kau ni handsome lah Izzah. Handsome. Aku tengok selalu pakai baju kemas-kemas ni. Terima kasih lah brother, kau puji aku. Boleh tolong aku tak? Mana? Aku ni ada masalah ni. Aku ni kena ada hasil kat luar. Kau boleh tak buat kerja aku sikit? Kau cover kerja aku lebih kurang dalam 15 muka surat kau naik. Bukan sikit bang, 15 muka surat. Tak apa bang. Kau dah puji aku, dia hati dah puji kan. Maka dia kena lah macam ni. Jadi tiga sifat ni selalunya mangsa kepada orang yang zalim tu tadi. Ini mangsa Ustaz tapi ada satu penyakit tadi sahabat kita tanya Ustaz. Jenis ke engkau buat yang tu engkau buat yang tu. Engkau ketua ke? Jadi Ustaz, ada jenis perangai suka mengarah ni. Yang suka mengarah ni satu hal. Kena tengok. Kalau dia mengarah, dia bos lain. Dia mengarah, dia bos. Sebab dia ada kerja dia. Dia ada KPI dia. Jadi kalau dia mengarah, benda yang patut kita buat, tak apa. Masalahnya, dia mengarah bukan kerja dia. Dia pun satu level je dengan kita. Betul. Dia pun bukanlah ketua kita. Tapi dia mengarah, suruh buat kerja dia. Itu yang maksudnya penunggang ataupun penumpang percuma. Ataupun selfish lah mudah saja. Jadi oleh sebab itu kena berhati-hatilah kita. Jangan sampai kita kena zalim
Jangan sampai kita kena tipu atau kena bully dengan orang lain. Okey, Ustaz. Baik, tadi Ustaz ada sebut tentang ambil kesempatan. Baik Ustaz, sahabat kita nak tanya satu soalan tentang kesempatan ni Ustaz. Rohaya Arifin. Assalamualaikum Ustaz Daim, moga dalam kasih sayang Allah. Soalan saya, adakah penumpang percuma ni sama erti dengan suka mengambil kesempatan pada orang lain? Dan atas kejayaan orang, dia juga akan berkata, dia berjaya atas sebab saya yang bantu. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Allah sekincan Selangor. Silakan Ustaz. Baik, kalau nak tengok kepada sifat orang yang suka menunggang, percuma ni, selfish ni, semua jenis kejayaan akan diletak atas kepala dia. Walaupun yang buat tu kawan dia. Sama-sama dalam grup. Dalam grup ni dia kalau di universiti lah, kalau saya di universiti, yang buat kertas kerja. Kita macam pensyarah ni, kita kena buat penyelidikan. Kita kena banyak buat jurnal, artikel jurnal, kita kena banyak menulis. Jadi bila buat artikel jurnal, menulis, ya, kita ada tim. Ada tim. Tim ni maksudnya dalam satu tim tu ada 3-4 orang. Yang menulis bersama, maksudnya bidang berbeza. Macam saya, bidang saya bidang saya fiqh. Lepas tu ada orang lain bidang dia sains. Ada kawan lain dia bidang fiqh juga. Tapi memandangkan saya ni jenis suka menulis, kawan-kawan lain tu dia tak menulis juga. Dia tak menulis. Bila dia tak menulis, nama ada. Jadi akhirnya bila satu-satu artikel tu keluar, dia kata tu artikel tu aku yang buat. Habis lah. Itu dipanggil menunggang. Ataupun kalau di universiti dipanggil penunggang gratis. Penunggang gratis? Penunggang gratis ni dia menumpang dalam artikel orang. Tak ada apa-apa sumbangan. Tapi dia yang bangga lebih. Tepek muka dia. Tepek nama dia. Nama dia kat universiti, muka tak penting. Nama tu penting. Nama tu penting. Ya, sebab dia dari situ pangkat akan naik. Jadi oleh kerana itu, kena ingat kalau kita tak pernah buat kerja, tapi kita naik pangkat disebabkan kita menunggang orang lain, kita punya gaji itu syubhah. Allah. Ya, Mami? Ya ke Ustaz? Betul. Sebab apa? Sebab kita tak jadi pakar dalam bidang tu. Awak nak kata awak pakar dalam bidang tu tak boleh. Sebab apa? Awak tak buat pun benda tu. Jadi oleh kerana itu, kita kena bekerjasama. Kalau tak tahu, belajar. Kalau tak, orang kata kalau dah belajar tapi tak faham, tanya. Itu penting. Jadi bila kita rajin, dia apa-apa pun, kita kena rajin je. Kena rajin dan ada niat nak belajar dan berusaha untuk berjaya, insya-Allah kita takkan jadi penunggang gratis, takkan jadi penunggang percuma dan tidak akan jadi selfish dalam kerjaya kita. Baik Ustaz. Kan baru-baru ni kita orang kata digembirakan dengan kejayaan Datuk Azizul Hasni Awang saya. Yang mana dia pun cerita bahawa kejayaan dia tu bukan disebabkan dia saja, tapi disebabkan oleh orang keliling dia, family dia dan jurulatih dia dan sebagainya Ustaz. Ustaz boleh komen sikit tak lepas ni? Boleh. Tapi kita raikan pemanggil dulu Ustaz. Boleh. Okey, baik. Assalamualaikum. Siapa di talian? Assalamualaikum. Dah ada ke di talian tu? Okey. Belum lagi Ustaz. Masih lagi orang kata dalam talian, mereka akan hubungi kita selepas ini. Tapi Ustaz, kita nak tanya kepada dah ada dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Haji Nukinon. Saya Haji Kudai. Silakan. Soalannya gini Ustaz dan Dai Tadi sudah mengatakan dahlah numpang kereta orang. Boleh tak nak bayar. Jadi cara nak mendidik supaya dia ni faham. Supaya dia ni ingat, aku dah lah tumpang. Faham sudah lah. Jadi macam mana cara nak mendidik supaya jangan sampai saya kata baru dia nak bayar atau beri bantuan. Itu saja soalan ni Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Istilah mudah Ustaz, macam mana nak sekolahkan orang macam ni Ustaz? Kena letak tabung. Silakan. Orang macam ni, dia takkan belajar, takkan dididik kecuali dengan penjelasan yang jelas. Tak boleh kita kata, saya rasalah kita ni, tak apalah saya bayar dulu lah. Tak boleh. Cakap tu terang. Nak naik kereta saya, boleh. Awak bayar tol, saya bayar minyak. Esok saya naik kereta awak pula. Macam tu. Jadi maknanya kena terus terang. Deal.
Deal. Senang. Akad tu jelas. Oh, takkan saya bayar tol. Okey, tak nak bayar tol, kau bayar minyak. Takkan saya bayar minyak. Minyak banyak lagi. Tak apalah, kau pergi naik kereta kau, aku naik kereta aku. Settle. Agar tak berlakunya pertengkaran. Tapi kalau kita memang baik hati, ada orang baik hati. Dia kata apa, naik. Tak ada masalah. Aku pun boring seseorang ni. Aku boring seorang. Kau teman je. Teman je. Teman je. Aku niat sedekah. Aku nak pahala di akhirat. Dia dapat pahala. Cuma akhlaknya mamat kawan yang sebelah tu, walaupun dia ini kawan dia sangat baik, kawan dia ni sangat pemurah, kawan dia suka membelanja, tapi jangan kita mengambil kesempatan. Apa yang perlu kita buat? Kita buat apa yang mungkin tak sempat dia buat. Macam mana tu Ustaz? Lepas ni boleh? Boleh, tak masalah. Okey. Nak buat apa tu? Para penonton jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Tanya Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Dalam ramai-ramai kawan kita kan, mesti ada seorang yang jenis memang baik hati lah. Kalau kita nak minta tolong, dia tak pernah menolak. Kalau kita nak tumpang kereta, tak pernah kata tidak. Untung dapat kawan macam ni kan. Tapi kita ni yang menumpang ni Ustaz, takkan nak buat dek je kan. Jadi apa cara kita nak buat ni? Apa yang kita perlu buat? Okey, apa yang perlu kita buat macam saya katakan tadi. Pertama, kita kena deal awal-awal. Buat perbincangan awal, wasyawirhum fil amr. Bincang awal-awal bahawa kita kalau nak menumpang kereta ni, pastikan awak bayar tu, saya bayar ni. Itu satu. Nombor dua, kalau dia tak nak orang kata apa, dia memang nak niat nak sedekah apa semua kan. Sila. Dia bawa dan tak perlu dia petikai pun. Jangan pula nanti kan dia pergi pejabat, kawan kita ni naik kereta aku dah sebulan. Haram, bayar minyak pun tidak. Jadi tak boleh gitu. Sebab apa? Awak dah niat untuk bersedekah. Awak dah niat untuk tabarruk. Jadi jangan cakap banyak dah. Nombor tiga, kalau katakanlah kita ni pula yang menumpang ni, tahu dah kawan kita ni baik, kawan kita ni suka menderma, kawan kita suka berkongsi nikmat, kita cuba berkongsi di ruang yang dia tak sempat buat. Contoh, dia belanja kita makan. Lain kali kita belanja dia makan. Itu tandanya kita ni tak mengambil kesempatan ke atas orang lain. Janganlah mentang-mentang kawan kita ni suka belanja kita naik kereta. Ya, kawan kita suka belanja kita makan. Kita asyik makan hasil dia je. Itu tak ada akhlak orang ni. Itu sebab kalau nak kenal orang, mudah je. Belanja dia makan. Belanja dia makan. Belanja dia makan 2 3 4 kali. Tengok macam mana. Kita bukan mengharap, tapi kita nak tengok macam mana sifat seseorang. Respon dia Zat. Respon. Kalau katakan hari ni kita bayar, esok kita bayar, lusa kita bayar. Tengok-tengok tulat dia bayar. Dia kata, ay, aku bayar. Tulat, tubing pula, dia kata, saya bayar. Maknanya dia cuba nak jadi orang yang baik. Dia cuba nak balas balik apa yang kita dah buat. Itu baik orang ni. Tak apa, kita bekerja-kejaran nak buat benda baik, tak apa. Tak ada masalah. Walaupun keluar duit tu slow je Zat. Tak apa, aku bayar. Tak apalah, yang penting ada usaha. Ada usaha. Ada effort. Ni tidak buat tak tahu je. Memang ada orang macam tu. Bila kita belanja, kita je belanja. Kita je belanja. Yeah. Dia tak mau buat tak tahu. Bukan tak ada duit, berlambak duit. Berlambak duit. Tapi jenis orang, kalau dah perangai kedekut juga. Dia macam mana pun dia kedekut juga. Tapi dia mengharap orang yang belanja ni. Dia tak pernah mengharap dia nak belanja. Orang macam ni tak ada akhlak dan tidak pernah nak kejar pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah pula bila makan dengan Datuk lah. Datuk ya? Okey, baik Ustaz. Bila kita sebut tentang berbuat baik ni Ustaz kadang-kadang setengah manusia ni dia buat baik dengan manusia ni tak faham dia.
Suruh je apa pun, kerja apa pun, nak tumpang ke, nak itu ke, nak ini, tak ada hal. Member nombor satu. Tapi bab dengan Allah ni pula dia masalah. Problem Ustaz. Ni sahabat kita nak tanya satu soalan ni. Boleh Ustaz? Okey, kita bersama dengan Kasih Nurul Shah. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i, moga dalam rahmat Allah SWT. Jika seorang individu itu akhlaknya baik, suka menolong orang dan sebagainya, tapi dalam ibadah dia kurang ambil cakna, adakah dia boleh menumpang pahala pada individu yang beramal soleh? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Bab tolong orang tak ada hal, dia boleh tolong. Tapi bab amal soleh dia nak tumpang orang lain. Macam mana Ustaz? Orang macam ni dia kena ingat. Di akhirat tidak ada seorang pun yang boleh bantu dia. Ya, tak ada orang. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tak ada seorang pun boleh bantu dia. Mak ke ayah ke atuk ke nenek ke suami ke isteri ke semua. Tidak ada seorang pun yang boleh bantu dia. Yang boleh bantu dia adalah amal-amal soleh dia. Jadi kalau katakanlah dia baik dengan manusia, satu urusan selesai. Maksudnya hablum minan nas tu selesai. Tapi hablum minallah tu, hubungan dengan Allah dia kena ingat. Sebab hablum minallah macam contoh sembahyang fardu. Dia tak boleh wakilkan ke orang. Da'i dah nama dia Da'i. Tolonglah semayangkan untuk saya ni. Okey. Tak apa. Saya belanja, jangan risau. Tak boleh. Belanja, awak dapat pahala belanja. Okay. Tapi dosa tak semayang, awak tetap tanggung. Betul. Tak boleh wakil-wakil. Tak boleh wakil-wakil. Bab-bab ni tak boleh wakil-wakil. Jadi kena beringat, hubungan dengan Allah kena jaga. Semua tanggungjawab wajib individu, dia kena buat. Tapi kalau katakanlah, dia banyak buat kerja amal soleh dengan Allah Ta'ala, hubungan dengan manusia tak baik pun tak boleh juga. Tak boleh juga. Dua-dua dia kena seiring dan sejalan. Gitu. Lagi sambung Ustaz. Dia kena sama-sama lah. Okay. Kan. Dunia dia dapat, akhirat dia dapat. Hubungan dengan Allah dia kuat, dengan manusia dia kuat. Baru jadi orang yang hebat. Maknanya kita kena seimbang lah. Dengan manusia pun okey, dengan Allah SWT pun kita kena jaga betul-betul. Baik, penonton, kita ada sahabat kita nak tanya soalan Ustaz. Boleh kita raikan? Boleh. Assalamualaikum Puan Sofina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Puan Sofina? Sihat ya? Alhamdulillah. Okey, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dirahmati Allah. Ustaz, macam ni kan, kita ni katalah kita tahu dah dia ni kalau datang memang nanti akan kita yang kenalah, kita macam tak suka lah. Jadi kan kita pun elakkan diri dengan dia. Contohlah dia datang kat rumah kita, nanti dia akan buatlah satu benda yang kita tak suka kan, yang macam tajuk ni lah. Lepas tu kita pun elakkan diri dengan dia. Adakah kira macam memutuskan silaturahim macam tu? Lepas tu satu lagi kan, agak-agak orang yang berjiwa macam ni apa sebabnya ya? Adakah dia sebab dia tak solat ke macam mana ya? Itu soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat-cepat dia suruh anak sulung dia. Cepat-cepat Man, pergi tutup lansir tu, pergi tutup tingkap, kunci pintu, ada orang datang. Sebab orang yang nak datang tu mesti dia ni kalau tidak mesti nak minta tolong, nak minta duit, nak minta sesuatu daripada kita. Kita cepat-cepat tutup lansir Ustaz. Ada orang macam ni Ustaz Ada. Dia bila kita berada dengan orang-orang yang fasik, orang-orang yang rosak akhlaknya, orang-orang yang boleh mempengaruhi kita atau keluarga kita ke arah yang tidak baik, ke arah negatif, maka ibtaid anhum. Kita disuruh oleh Islam untuk jauhi daripada dia orang. Kalau kita tidak mampu untuk berdakwah dengan dia. Kalau tak mampu, kita bukan bermusuhi, kita bukan bergaduh dengan dia, kita elak, kita lari daripada dia. Itu tak dinamakan putus silaturahim. Kita elak, kita lari untuk elak daripada kita ni terjebak buat benda yang Allah larang. Kan? Jadi kita tidak dibenarkan buat benda yang haram. Kita tak dibenarkan buat benda-benda yang Allah larang. Jadi macam mana caranya? Caranya tak lain dan tak bukan ibtiad anhum. Kita menjauhi daripada mereka sedikit demi sedikit. Maknanya kalau dia datang rumah, dulu kita terima dia datang rumah. Mari 5-6 kali datang, semua negatif. Maka kalau negatif, dia akan bawa benda negatif dalam rumah, maka tak baik. Maka kita kena mengambil tindakan. Kan? Ambil tindakan, tegur. Tegur tak makan saman.
Oh. Tak makan saman. Bila tegur tak makan saman, maka kita kena ambil jalan yang selamat, tinggalkan tempat itu. Okay. Contoh, Imam Ghazali ajar, apabila kamu berhadapan atau berada dalam satu majlis yang majlis itu ada orang-orang yang mengumpat, dipanggil namam. Maka pertama yang kamu boleh buat, tegur. Bagi tahu kita ni makan daging orang yang hidup. Oh. Kamu berani makan daging orang yang hidup? Kalau itu dipanggil amar ma'ruf nahi munkar. Ini style Omar bin Khattab, cakap terus. Direct. Kalau tak makan saman juga, maka apa yang kita kena buat? Kita boleh tinggalkan tempat tersebut. Ini bermakna kalau orang tu datang rumah, selepas kita nasihat apa semua, dia tak mahu makan saman, dia stay bawa perangai yang negatif atau perangai yang tak elok itu, maka orang ini boleh kita jauhi dan kita tak bagi dia datang rumah, supaya keluarga kita tak terjebak dengan benda-benda yang mungkar. Baik Ustaz, saya ada seorang jiran ni lah Ustaz. Jiran saya ni dia kata, Aiman, saya ni orang kata dah tersilap langkah lah. Dulu waktu muda-muda, anak pun kecil-kecil lagi, saya tak terfikir nak hantar anak ke sekolah tahfiz. Tapi bila saya dah tua-tua ni, anak pun dah besar-besar, rambut pun dah berkala-kala dah kan. Jadi ada harapan ke saya ni nak masuk syurga, nak ada anak-anak yang menghafal Quran ni? Saya kata kat dia lah, Ustaz, tak tahu betul ke tidak. Saya kata mungkin tuan boleh taja anak-anak untuk menghafal Al-Quran. Jadi Ustaz, saya pun nak tanya Ustaz ni. Bersama dengan sahabat saya di Facebook, Ali, dia nak tanya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Adakah dalam hal-hal agama juga terdapat penumpang percuma yang dapat masuk syurga dengan menumpang anak-anak yang diberi pendidikan agama dan menjadi tahfiz, menghafal Al-Quran? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. # biar tahu, jangan keliru. Silakan Ustaz. Itu memang dibenarkan dalam Islam. Kalau katakan kita tak ada anak yang hafaz Quran, tak ada anak-anak yang hafal hadis, kita nak suruh anak kita, tak ada dah anak tu, kita infakkan harta kita kepada orang yang hafaz Quran. Ya, kita belanja orang tu hafal Quran, kita tanggung dia belajar dekat universiti. Tak semestinya hafal Quran je. Jangan salah faham pula, baru kena hafal Quran je. Tak. Hantar anak belajar, anak orang belajar, orang susah belajar dekat universiti. Tuan-tuan, percayalah cakap saya, barakah hidup dia. Ada seorang hamba Allah saya kenal, menteri. Hari ni menteri. Dia ni tuan-tuan perempuan, masa dia muda, dia kerja kerajaan dulu, dia balik universiti, dia dah tanggung seorang pelajar engineering. Ya. Belajar dekat universiti. Dia tanggung sebab orang susah. Bayangkan, disebabkan perkara tersebut, hari ini pelajar itu dah jadi pensyarah, pakar dalam bidang kejuruteraan. Masya Allah. Dia menteri. Dia pun tak ingat yang dia dah bagi budak ni belajar. Dia pun tak sangka budak ni dah berjaya hari ni. Orang tu datang jumpa dia, saya sekarang ni pensyarah, saya ni gini-gini. Allahu Akbar. Tengok, dia tak pernah bertikai apa yang dia bagi, tapi pahala dia sangat besar. Mengalir Ustaz Mengalir. Sekarang ni pensyarah tu mengajar kejuruteraan, habis orang tu buat bangunan dah apa semua ni, semua dapat pahala kepada orang yang bagi. Itu sebabnya jangan kedekut duit kita untuk kita kongsikan nikmat. Betul Ustaz. Bukan saja hafaz Quran. Bidang-bidang lain. Hantar anak orang susah pergi kursus, pergi tuition, pergi ni, insya-Allah pahala akan sampai kat kita. Itu cara untuk kita nak biar pahala kita sentiasa mengalir, sentiasa mengalir. Saya belajar daripada sekolah menengah sampailah BA. Habis sarjana muda kat Universiti Al-Azhar. Dulu kat Syria, semua makan duit zakat Selangor. Saya penerima zakat Selangor. Saya anak Selangor. Saya penerima zakat anak Selangor. Jadi dengan duit saya tu, saya belajar, saya gunakan untuk beli kitab. Hari ni saya dekat Tanyalah Ustaz TV3. Allahu Akbar. Setiap yang saya buat akan sampai kepada semua penyumbang-penyumbang zakat orang yang keluar zakat Selangor tu. Ya. Allahu Akbar. Orang yang zakat dekat negeri Selangor tu menyebabkan saya dengan kawan-kawan saya yang belajar dapat berjaya hari ni, alhamdulillah dapat pahala. Walaupun pagi ni
saya bercakap atas nama Muhammad Izhar Arif. Ni penumpang percuma yang kita nak jadilah Ustaz bukan penumpang percuma yang tak elok tadi, tapi ni penumpang percuma yang kita nak jadi. Ni sahabat kita. Mamu nak tanya satu soalan, boleh Ustaz kita raikan? Boleh. Assalamualaikum Mamu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz dan dai dan kru-kru mamu doalah Tuhan bagilah panjang umur mamu insya-Allah. Mamu doa kat semua ustaz. Kerana mamu belajar kat ustaz ni. Terima kasihlah kat ustaz mamu belajar ni ustaz aja. Dan tulah mamu minta doa biarlah ustaz semua selamat. Biarlah COVID-19 ni minta doa lah biarlah habis COVID-19. Soalan mamu tanya ni, Nabi Muhammad SAW mereka angkat raga Yahudi yang mati kat Nabi sampai ke rumah. Nabi kena mati. Tapi kalau mamulah kalau kena mati tu, yang bagang itulah mamu nanti hempuk atas kepala Yahudi tu. Tapi lagu nak mamu dah. Kalau Nabi nampak lagu mana yang elok, lagu mana yang kita dapat. Islam yang puji daripada dunia sampai ke akhirat, dan Islam yang puji elok. Yang tu soalan mamu doa-doa kat mamu, janganlah mamu dapat lebih sikit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mamu. Jangan dekat-dekat dengan Mamu nanti kena hempuk lagi. Sebelum Mamu hempuk kita berehat sekejap Ustaz Okey para penonton, jangan ke mana-mana. Kita akan jawab soalan selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hempuk nanti. Tu bak kata Mamu sebentar tadi kalaulah Mamu duduk kat tempat Nabi tadi tu, bila orang nak ambil kesempatan, maka kenalah tadi. Tapi Nabi SAW luar biasa menunjukkan akhlaknya yang cukup terpuji, iaitu bersabar dengan sebarang ujian ataupun bersabar dengan orang yang cuba ambil kesempatan kepada baginda SAW. Jadi mungkin Ustaz boleh respon sikit Ustaz terhadap orang yang seperti ini Ustaz. Silakan. Baik, hebatnya Nabi SAW tak boleh kita nak tandingi lah. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Nabi ni ada contoh akhlak yang sangat terpuji yang kita tak mampu nak lawan. Kita tak mampu nak ikut. Sebab Nabi ni terlalu sempurna. Itu sebab Nabi SAW dihina, dikutuk, dicaci, apa kejahatan yang tak dibuat oleh Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi masih boleh menziarahi Yahudi yang mati tu. Nabi boleh lagi ziarah Yahudi yang sakit. Sampai akhirnya Yahudi tu masuk Islam lah. Tengok hebat tak hebat Nabi SAW. Jadi oleh kerana itu, kita kalau boleh jadi macam Nabi, sangat terpujilah kita. Sangat bagus. Sebab apa? Nabi SAW dia tunjuk contoh kat kita bahawa tiada sifat dendam. Ini kita tuan-tuan, gaduh sikit, dendam ni 7 keturunan. 7 keturunan? Ya, bergaduh benda kecil je. Dia punya dendam dia, cucit kita yang dah keturunan yang keberapa, masih ingat lagi tu. Atuk kita buat apa? Diwasiatkan. Jadi oleh sebab itu, beringat. Dendam-dendam ini tidak memberikan apa-apa faedah kepada kita, tetapi memberikan kemudaratan kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Okay. Wallahualam. Itu gambaran yang kita dapat lihat bagaimana dengan akhlak je orang dah boleh terpesona. Belum lagi cakap. Okey, baik Ustaz. Ustaz, sekarang ni kalau bekerja Ustaz daripada rumah, ada office ni lah kat rumah Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maknanya bekerja di rumah ni lebih mudah ke ataupun di office lebih mudah? Saya sebenarnya walaupun kita BDBR, dia bekerja dari rumah,
Tapi sebab saya pengurusan tertinggi di fakulti, maka saya memang banyak kali juga ke pejabat terpaksa. Sebab dia melibatkan pelajar, Betul. melibatkan filing. Jadi saya kena pergi. Jadi saya ada 2 pejabat lah. Macam staf-staf Ustaz banyak bekerja Staff di rumah. kat rumah. Kat rumah saya. Bila staff pergi kat bila staff duduk kat rumah, maka banyaklah kerja yang saya kena buat. Oh. Kadang-kadang surat saya buat sendiri. Kadang-kadang kertas-kertas penting nak masuk mesyuarat saya buat sendiri. Jadi kita saling ta'awun, tolong-menolong. Bila staff tak boleh nak buat, saya buat. Tapi alhamdulillah staff saya ni dia tidaklah orang kata apa ambil kesempatan. Oh, bos bagus. Bos buatlah semua. Buatlah. Tak. Tapi best Ustaz kalau kerja kat rumah ni Ustaz, dia boleh lek-lek sambil gameplay pun boleh Ustaz. Boleh. Baik Ustaz, ni sahabat kita nak tanyalah pasal isu kerja kat rumah ni Ustaz kan. Ustaz percaya ke Ustaz tu? Okey, kita tanya dulu. Boleh Ustaz Boleh. Kita bersama dengan Siti Nurbaya. Assalamualaikum Ustaz Zain dan kru tanyalah Ustaz. Saya ingin bertanya, pada ujian COVID-19 pada waktu ini kebanyakan akan bekerja dari rumah. Adakah ini juga adalah salah satu cara untuk mendidik diri supaya melakukan tugas dengan amanah tanpa dipantau oleh ketua dalam kumpulan kerja itu supaya tidak menjadi sebagai penumpang percuma? Yang kedua, adakah seorang yang tidak mahu berkongsi dan sebarkan ilmu agama atau info tentang kesihatan yang bermanfaat untuk dikongsi bersama di dalam kumpulan sosial itu juga dianggap sebagai penumpang percuma? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Boleh tak Ustaz tolong bagi penjelasan? Betul ke Ustaz kerja kat rumah tu elok? Silakan. Okey, dia mentadbir ni lebih susah daripada kita menguruskan fail, menguruskan kertas, menguruskan teknologi. Itu lagi mudah berbanding mengurus manusia. Itu sebabnya kalau kita tengok bila PKP, BDR, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, kita nak pantau 100% tak dapat macam kita pantau kat pejabat. Jadi apa yang perlu kita ingat bahawa ini adalah amanah. Itu sebab saya selalu sebut ya. Saya selalu sebut bahawa kerja kita ini adalah amanah Allah Ta'ala. Gaji kita makan. Setiap bulan. Saya selalu pesan diri saya. Kalau kat rumah tu, kalau saya pukul 7 tu, saya dah ada kat pejabat dah. Pejabat rumah saya tu. Saya dah ada depan komputer, saya dah buat kerja saya dah. Sambil-sambil minum. Lagi saya suka. Dekat pejabat saya kena pergi ke ni, kena apa? Kena buat kafe. kerja saya, buat kafe lah semua. Ni tak ada ke rumah, bini dia siap kan, tak ada masalah. Ni macam ni, saya datang ke TV3 ni. Ini pun saya bekerja ni. Sebab dia termasuk daripada KPI. Kemasyarakatan. Apa faedah awak profesor, tapi orang tak guna pun ilmu awak. Tak guna juga Tak guna. Jadi saya datang ni untuk berkongsi ilmu. Kita buat kajian, kita kongsi pada masyarakat. Saya dapat pahala. Dan sekurang-kurangnya saya punya organisasi UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, dikenali. Itu dinamakan orang kata apa, memperkenalkan kita punya organisasi. Betul. Ini kerja. Dekat rumah sama juga, kita dah pagi-pagi dah buat kerja. Sebab apa saya anggap begitu? Sebab saya kata saya diberi gaji. Saya diberi gaji oleh rakyat. Jadi kalau saya tak bagi balik kepada rakyat, saya berdosa kepada Allah Ta'ala. Itu satu. Staff-staff, macam mana saya nak buat? Saya sebagai ketua, saya kena pantau. Hari ni kerja dah siap tak? Saya akan buat list apa benda yang saya kena buat. Semua akan tengok, semua akan pastikan, dia akan rujuk dan akan maklum kepada saya balik. Jadi oleh sebab itu, kita bila BDR musim PKP ni, kita kena tahu tanggungjawab kita dengan Allah, tanggungjawab kita dengan kerja, satu. Nombor dua, kita juga sebagai pentadbir kena pantau melalui laman sosial kita. Maksud kita ada WhatsApp group, kena selalu tanya. Hari ni mesyuarat pukul berapa? Ini apa benda yang kena buat? Semua benda tu kena teratur agar kita boleh bergerak dan tidak membantutkan KPI kita punya organisasi. Wallahualam. Saya setuju lah tu. Itu dia. Dapat macam orang kata satu saranan daripada seorang yang orang kata apa, pendidik kan, kepada masyarakat bahawa kita dapat gaji kadang-kadang ini daripada duit rakyat sendiri kan, dan kita perlu amanah dengan duit itu, dan dengan duit itulah kita membesarkan anak-anak ya, dengan keluarga, memberi nafkah dan sebagainya. Baik Ustaz, sahabat kita. Tapi sebelum kita nak pergi kepada sahabat kita, sebenarnya tadi ada satu lagi soalan Ustaz. Dia kata ada setengah orang ni dia tak nak kongsilah ilmu ni.
Kalau kongsi nanti orang senang. Boleh tumpang percuma. Kak Timah, sedap sangat kari ayam tu Kak Timah. Cuba kongsikan resipi sikit. Senang sangat kau nak tumpang percuma ya. Aku punya resipi ni turun-temurun. Sebab itulah restoran aku besar. Kalau aku kongsikan kau nanti habis bisnes aku. Apa pandangan Ustaz? Okey. Apa yang perlu kita ingat? Berkongsi ilmu itu adalah merupakan tanggungjawab setiap orang yang berilmu. Okey. Kongsi masakan. Kongsi tip-tip kesihatan. Tak rugi. Bila kita kongsi dalam laman sosial, orang beramal, orang sihat, suami isteri bahagia, disebabkan apa yang kita kongsi, kita akan dapat pahala dan pahala itu akan menyebabkan kita barakah dalam hidup. Jadi oleh sebab itu saya nak bagi tahulah kepada semua, jangan kedekut dengan ilmu. Lagi kamu bagi ilmu, lagi kamu akan dapat ilmu baru. Saya selalu macam tu. Okey. Saya dengan TV3 ni, dengan Tanyalah Ustaz ni, lebih 10 tahun dah. Lebih 10 tahun dah? Lebih. Saya 2008 dah dekat Tanyalah Ustaz. Daripada seorang-seorang baca kitab. Lepas tu apa lagi dah berubah-ubah dah ni. Transformasi. Sampailah kali dengan da'i pula. Daripada cakap seorang, dulu lagi lah 1 jam tu kita seorang-seorang cakap. Seorang-seorang je? Seorang-seorang, brother. Telefon, masuk, keluar masuk. Tapi bagusnya tuan-tuan, perempuan, saya banyak belajar. Dengan penerbit-penerbit. Penerbit ni saya rasa memang dah bertukar silih ganti. Yang keluar, yang keluar, masuk balik pun ada. Tapi Alhamdulillah saya banyak belajar ilmu itu. Pakaian. Saya tahu. Mana saya tahu nak pakai baju? Pakai baju tahulah kan. Warna yang sesuai tu kan. Siapa yang ajar? Abang-abang kameraman. Jangan pakai baju macam ni. Penerbit ajar jangan pakai baju yang macam ni. Semua tu saya belajar. Tapi percaya tak? Setiap saya kongsi ilmu daripada 2008 sampai sekarang, tak pernah saya merungut. Saya kata, rugi aku bagi semua ilmu tu. Kan nanti aku nak cakap apa lagi. Tapi setiap kali saya cakap, ada je ilmu baru. Akan bertambah Ustaz Hari ni ilmu baru. Bila datang satu tajuk baru, saya kena membaca pula tajuk baru. Betul. Jadi saya akan kongsi benda baru. Percayalah. Lagi kita kongsi ilmu, lagi banyak Allah bagi ilmu. Percayalah cakap saya. Itu prinsip yang kita kena pegang Ustaz Jangan kedekut ilmu. Sebab apa? Bila kita berkongsi ilmu akan bertambah lagi ilmu. Baik Ustaz, tapi setengah orang tu ialah Ustaz sebagai seorang guru dan juga sebagai pendidik lah saya, sebagai seorang profesor. Bila kita sebut tentang nak menanda markah dan sebagainya Ustaz. Nak menanda markah, kalau yang lelaki ni aku bagi markah lebih sikit lah. Kalau yang perempuan ni sikit-sikit cukup lah kan. Jadi Ustaz, ada jenis-jenis macam tu lah Ustaz. Jadi sahabat kita nak tanya satu soalan berkaitan dengan pilih kasih lah lebih kurang ni kan. Bersama dengan Rahimah Saud. Assalamualaikum Doktor dan Idan Warga Kerja Tanyalah Ustaz. Apabila sekumpulan 4 orang mahasiswa tua, apa maksud dia ni mahasiswa tua diberi tugasan berkumpulan, ada seorang yang akan bersungguh-sungguh menyediakan tugasan tersebut tanpa meminta sebarang bantuan dari ahli-ahli lain. Setelah markah diterima, seorang ahli kumpulan yang tidak buat apa-apa mendapat markah lebih dari 3 orang lagi. Menyebabkan si penyedia tugasan berkecil hati. Wajarkah si penyedia tugasan berkecil hati dan marah kepada kawannya sehingga tidak bertegur sapa? Penyedia tugasan adalah perempuan. Yang markah tinggi itu lelaki. Bagaimana untuk selesaikan kemelut ini sebab semua sudah terpisah jauh. Jazakallah khair Doktor dan dai #biar tahu jangan keliru. Ada juga macam ni ya Doktor. Allahu Akbar. Itu masalahnya bukan salah kawan-kawan dia. Salah pensyarah tu. Salah pensyarah tu. Macam mana dia boleh bagi markah? Satu kumpulan, satu kertas kerja. Satu kertas ni kertas kerja. Okey. Ni soalan kan? Contoh. Okey, ni kertas kerja. Kertas kerja ada 4 nama. Patutnya bila dah satu kertas kerja bagi satu markah, okey, kertas kerja ni nilai dia berapa? Nilainya 25 markah.
Kalau saya bagi 30, bagi 21, empat akan dapat markah yang sama. Oh. Macam mana boleh dapat korang ada seorang kurang dia tu? Itu pelik lah. Tu pensyarah tu kena muhasabah balik. Kena pergi tanyalah pensyarah tu. Kena muhasabah. Jangan gaduh sama-sama korang 4 orang. Nak pergi tanya pensyarah macam mana kami satu grup, satu ketah kerja ada 4 orang. Tapi yang seorang ni yang buat 100% banyak ni, dia dapat makan sikit, yang 3 dapat makan banyak. Kadang-kadang pensyarah tu dia tersilap. Ya, tersilap. Tersilap. Kalau macam nak tengok lelaki perempuan ni tak ada masa lah. Tak ada masa macam lah. saya, Banyak kerja Tuhan lagi. bagi saya rezeki satu benda je. Saya ni tak ingat nama orang. Saya tak ingat nama perempuan ke lelaki studio saya. Saya tak ingat. Kalau tengok muka saya kenal. Oh, ya. Itu antara hikmah saya, antara kelemahan saya lah. Saya tak malu lah. Macam Datuk Harundin, dia kenal muka, dia tak kenal juga nama. Oh. Jadi bila macam tu senang. Bila kita mark paper, saya tak tahu siapa bermat ni. Tak tahu siapa perempuan ni. Kalau dia jawab elok, markah dia ada. Okey. Tak jawab elok, wabillahi taufiq wal hidayah. Orang kata tak ada kompromi lah kan. Siapa buat betul-betul akan dapat markah banyak lah. Datuk, baru-baru ni Datuk Azizul Hasni Awang berjaya. Orang kata apa, mendapat pingat perak. Katanya bukan daripada dirinya sendiri, tapi daripada orang sekitarnya, Ustaz. Jadi maknanya dia tidak mementingkan diri sendiri. Ada komen Datuk tak? Ataupun ucapan tahniah kepada Datuk Azizul Hasni? Pertama sekali saya ucapkan tahniah lah Datuk Azizul. Ya. Pertama tahniah kerana sebelum dia berangkat, dia dianugerahkan darjah kebesaran daripada Sultan Terengganu. Kemudian di sana dia dapat pula pingat. Alhamdulillah, itu satu kebanggaan tu bagi rakyat Malaysia, bagi negara. Jadi betul lah apa yang Datuk Azizul sebut, kejayaan seseorang itu bukan disebabkan dia seseorang. Bukan dia seorang. Oh, sebab saya kuat. Tak. Semua melibatkan orang-orang sekeliling. Jari kita ni, tangan kita ni, 5 jari ni kuat, boleh pegang, ya, boleh menulis sebab kita ada 5 jari. Saling bantu membantu. Tapi kalau katakanlah kita ini hanya satu, macam mana nak pegang? Tak boleh. Walaupun jari tu kuat. Walaupun jari tu kuat. Jadi maknanya kita kena saling bantu membantu. Jangan anggap yang jari kelingking ini kecil, tidak berfaedah. Ada faedah dia. Apa faedah dia? Masuk telinga, terangkat mata. Masuk telinga, terangkat mata. Ni ibu jari, orang tak boleh pakai, orang tak buat korek ibu jari ni. Itu pelik nama tu. Dia masuk yang telinga. Allah, macam tu lah. Terangkat. Kena yang korek hidung. Allah, masuk gitu. Tak payah buat swab test. Memang dah situ dah swab test dah tu. Tapi nak bagi tahu, setiap jari memainkan peranan. Aduh. Macam jari ni, untuk letak cincin. Ni Ada orang dia letak cincin kat sini. Pelik kan tu? Jadi maknanya setiap jari ada peranan dia. Jadi kat situlah kejayaan seseorang mesti ada peranan orang-orang keliling. Hatta jari sendiri pun ada peranan masing-masing yang perlu diselesaikan. Hatta sahabat saya yang Syuaib, antara sebab kejayaan dia berjaya sampai hari ini adalah sebab Siti Sarah yang banyak memberikan sokongan. Masya Allah. Jom kita doakan mudah-mudahan Allah yarhamah bersama dengan para syuhada dan solehin. Kita berehat seketika, Ustaz. Kita dah tamat dah di TV3. Para penonton, kita akan sambung lagi 30 minit di TV9. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton sekalian, Agro Farah Ai dapatkan bonus tambahan secara bulanan sebanyak 50% daripada jumlah keuntungan yakni hibah dengan akaun simpanan Agro Farah Ai tertakluk kepada terma dan syarat. Ar-Rahnu Agro Bank
Gadai emas anda di Agrobank sekarang sambil menikmati margin pembiayaan sehingga 80% daripada nilai semasa barang kemas, emas dan kadar keuntungan yang dikenakan adalah serendah 55 sen saja sebulan. Tempoh kempen ini sehingga 30 September 2021 tertakluk kepada terma dan syarat. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Free rider. Betul Ustaz? Betul. Okey, penumpang percuma. Para penonton sekalian, ada seorang sahabat kita ni, dia nak tanya soalan di Facebook. Boleh kita raikan Ustaz? Boleh. Okey, kita bersama dengan Pak Su Lee Romli. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Soalan saya, apakah tindakan yang boleh diambil sekiranya kita berada bersama dalam satu pasukan atau syarikat yang mempunyai individu yang bersikap free rider ini bukan saja tidak menyumbang ke arah kebaikan, tetapi mencemarkan, malah menjatuhkan imej sesuatu pasukan atau syarikat. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Macam mana orang ni Ustaz? Kita nak kerat buang ke macam mana Ustaz? Okey, pertama sekali, ya, hidup kita ni Nabi ajar kena ada integriti, kena ada amanah, kena ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di mana saja kita bekerja. Yes. Sama ada penjawat awam ataupun di syarikat-syarikat swasta macam sahabat kita tanya tadi. Dalam syarikat ni pula, bayangkan kalau ada orang-orang yang free rider ni, ataupun yang jenis penunggang-penunggang ni, ataupun kita kata yang jenis suka ambil kesempatan ke atas kebaikan orang lain, atas kerajinan orang lain. Ingat pertama, awak makan gaji awak tu ada syubhah. Kalau benda tu tak betul, silap air bulan jatuh haram. Gaji kita tu. Sebab kita makan gaji, kerja tak buat. Satu. Nombor dua, awak kena ingat, dekat luar sana, juta orang nak bekerja. Berjuta orang nak bekerja. Yang habis universiti, yang kena buang kerja, yang sekarang ini tengah cari kerja, ramai. Kalau awak tak buat kerja elok-elok, sesungguhnya silalah terima hakikat kemungkinan kena buang, atau kemungkinan kamu rasa dah tak boleh nak buat kerja, letak jawatan. Ada yang letak jawatan, dia kata tak boleh kerja sekarang ni dengan kerjaan, saya letak jawatan. Ada yang amanah gitu. Nombor 3, kena ingat, bila kita tidak bekerja dengan amanah, kita hanya mengambil kesempatan atas orang lain, tambah-tambah musim-musim kerja PKP ni, BDR ni, dia memberi kesan kepada ekonomi. Bayangkanlah, ya, kalau kita main-main, ya, kita buat kerja hanya bergantung dengan orang lain, ekonomi kita akan bantut. Bila ekonomi bantut, negara akan bantut. Habis. Semua benda tak boleh nak buat. Jadi oleh sebab itu, tolonglah bekerja dengan amanah. Tambah-tambah musim PKP ni. Tolonglah, saya harap, saya menyeru sangat. Tolong. Agar kita ni tak merosakkan ekonomi yang sedia ada. Contohlah sekarang ni kita buat kerja, yang kerja dekat kedai-kedai makan, restoran ni kan. Diorang buat kerja secara Secara, orang kata beli dan bawa balik. Ya. Kalaulah kita ni tukang masak. Kita tukang masak, tapi kita masak ala kadar je. Sebab kita tahu, yang datang tu Grab. Yang datang tu Grab Food, yang datang tu dipanggil Grab, Panda. Ya, dia orang yang datang, bagi makanan sampai-sampai sedap tak sedap, lantaklah. Percayalah. Kita masak main-main. Kita masak tak bersungguh. Kita akan merosakkan ekonomi restoran yang kita bekerja. Sebab kalau saya beli, tak sedap, saya takkan beli di kedai itu. Betul. Tu sebabnya, kena ingat, kita bekerja biar amanah, biar tekun, biar bersungguh. Baru sekejap tadi, dapat WhatsApp daripada seorang yang saya hormati, bekas Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Tan Sri Dr. Nur Azlan Ghazali. Dia sekarang ni di UPU, dia tengok kepada landscape ekonomi negara. Dia kata kalau kita ni masyarakat, pekerja duduk dekat pejabat atau kerja dekat rumah sekarang ni, kerja main-main,
ia akan memberi impak yang besar kepada syarikat, kepada ekonomi syarikat, ekonomi rakyat Malaysia dan ekonomi negara. Jadi tolonglah ambil perhatian dalam isu ini. Ini bukan main-main. Musim pandemik ni bukan masa untuk kita bermalas-malasan, main tenggik atas orang lain, mengambil kesempatan atas kebaikan orang lain, takut-takut nanti kita yang binasa. Wallahu a'lam. Okey Ustaz. Jadi kalau dekat rumah ni ada orang tukang taip Ustaz. Anak-anak kita. Habis dia taip je, rosak keyboard tu Ustaz. Okey, baik Ustaz. Kalau kita nak sebut pasal kerja berkumpulan Ustaz. Jangan bagi tahu Ustaz. Ini rahsia projek kita juta-juta Ustaz. Kalau bocor rahsia dia Ustaz, habislah orang tiru kita punya idea ni dan orang buat projek ni kita tak dapat untung Ustaz. Ada jenis orang yang menjual idea pun ada Ustaz. Jadi sahabat kita ni nak tanya satu soalan tentang isu ini. Izara Zulaika. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Bagaimana bagi situasi melaksanakan suatu projek jika ada ahli kumpulan membocorkan hasil kerja kepada pihak lain? Hasilnya idea projek tersebut diciplak dan menyebabkan menzalimi orang lain dan khianat berlaku dalam sebuah kumpulan. Yang kedua, bagaimana bagi individu suatu projek jika ada kekurangan dia menyalahkan pihak lain dan jika ada suatu yang manfaat dia berbangga-bangga pula hasil projek tersebut. Bagaimana untuk berhadapan situasi begini? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Baik Ustaz, kita jawab lepas ni boleh Ustaz? Baik, para penonton nak tahu jawapannya, kekal bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Jumpa selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Amin ya rabbal alamin. Kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Para penonton, terima kasih atas kesetiaan anda sehingga pada waktu ini. Baik, tadi kita dah membacakan satu soalan dari sahabat kita, Izara Zulaika. Ustaz, dia tanya, biasa dalam satu tim ni kita bincang pasal satu idea dalam kita nak buat projek lah Ustaz. Kata kita nak buat drama lah contoh Ustaz. Idea ni memang cukup kencang Ustaz. Tiba-tiba ada salah seorang daripada ahli kumpulan tu membocorkan rahsia tu ataupun menjual idea tersebut Ustaz. Jadi macam mana dengan orang yang khianat dalam kumpulan ni Ustaz? Pertama sekali, setiap perkara yang kita nak buat, tidak semua benda boleh kita kongsikan. Kita kena strategi. Kita kena ada minda strategi untuk menghadapi segala urusan-urusan yang penting. Itu pertama. Nombor dua, kita kena tahu bahawa setiap projek yang kita terlibat secara berkumpulan adalah rahsia. Kalau kita kongsi pada orang lain, itu namanya khianat. Itu Nabi kata, "Idza tumina khana." Bila diberi amanah, dia khianat. Bila kita dalam satu grup, ya, katakan saya ada 5 orang nak buat satu projek. Ya. Jadi projek tu kita dapat. Ya, kita nak dapat kan? Kita nak dapat untuk dapatkan projek tu. Jadi kita buat kata kerja. Dia kena paperwork. Detail paperwork ni. Bila kita buat paperwork, kita buat kerja, kita buat tugasan, hanya kita saja yang tahu projek tersebut. Jangan dicerita ke orang lain. Yang boleh cerita, yang boleh bawa benda tu hanya ketua projek dan juga mereka yang telah diberikan amanah. Tapi kalau kita menyampaikan kepada orang lain, kita hijack atau dinamakan hari ni orang muda panggil apa? Potong tangkona. Potong tangkona? Ya, tengah-tengah potong, dia potong. Habis. Tapi itu kalau macam tu, Datuk Azizul Hasni Awang. Itu tak apa. Itu tak apa. Itu tak apa sebab memang kerja dia. Okey. Kerja dia memang potong tangkona. Untuk dapat pingat. Itu tak ada masalah. Ini masalah dia potong tangkona untuk khianat, hukumnya haram. Kalau dia dapat projek tu, dia kerja dengan orang tu, dia tinggal kawan-kawan dia, jawablah dia depan Allah Ta'ala. Sebab apa? Dia telah mengkhianati
amanah yang telah diberikan oleh tim dia. Na'udzubillah. Tak berkat hidup dia tu. Tapi masalah Ustaz, dalam tim tu kadang-kadang ialah bukan semua orang hebat-hebat. Dan ada di kalangan tim kita tu ada yang lemah dan sebagainya Ustaz. Jadi macam mana ni kita nak hadapi situasi ada dalam tim kita ni ada yang lemah Ustaz? Alah, menyemak pula budak ni. Kan? Itu sebabnya bila kita kerja dalam satu tim, kita kena tahu kekuatan dan kelemahan. Bila kita tahu kita ada kekuatan, kita kena melengkapi yang lemah. Yang lemah, dia tidak boleh kekal dalam keadaan kelemahan. Dia kena upgrade untuk jadi hebat juga. Jadi oleh kerana itu, jangan kita ini hanya, orang kata apa, berfikiran bahawa, oh, tak apalah, saya ada tim yang kuat, biarlah dia orang buat. Saya, yang penting nama saya ada. Itu tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Kita tidak akan maju. Untuk berjaya ni, kita kena ada minda yang penting juga. Dia panggil apa? Minda, orang kata apa? Minda untuk meningkatkan kekuatan diri. Itu penting. Kalau ada benda tu, insyaAllah kita akan berjaya. Yang penting dia nak belajar lah Ustaz. Ya. Tak kisah. Kalau dia tak pandai pun lagi elok juga sebenarnya. Sebab dia ni tak adalah orang kata apa nak besar kepala ke kan. Paling tidak dia rajin dan dia nak belajar. Baik Ustaz, sahabat kita ni ada nak tanya satu soalan yang cukup menarik lah Ustaz ya. Berkaitan dengan PDPR Ustaz, belajar di rumah ni. Bukan semua orang yang orang kata apa boleh follow, ada setengah tu tak boleh follow kan. Jadi Kak Nur Hayati Ismail kita nak tanya satu soalan. Boleh saya kita raikan? Assalamualaikum Ustaz dan dai serta kru, tanyalah Ustaz, PDPR sekalipun pelaksanaan sedikit sebanyak membantu agar pembelajaran tidak terhenti, namun ada sebilangan dari rakan-rakan yang mungkin agak ketinggalan atau sengaja malas untuk menyelesaikan sendiri satu tugasan yang diberikan. Sebaliknya mengambil jalan mudah, minta jawapan atau sekadar menyalin melalui hasil kerja kawan. Perkara ini amat tidak sihat, tetapi kebiasaannya anak yang masih di awal peringkat sekolah menengah terpaksa menurut atas dasar menjaga hati kawan dan ada waktunya terpaksa menolak kerana rasa dipergunakan. Adakah ini sedikit sebanyak akan terjadi kes buli dan apakah tindakan terbaik dalam usaha menangani kedua-dua pihak dan peranan guru itu sendiri? Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih Kak Yat, Bandar Tasik Puteri, Rawang, Selangor. Yang terkejut Ustaz, sama pula markah tu. Si Mamat dengan si Yusof ni. Sama pula markah. Tengok-tengok, sama pula jawapan. Macam mana ni Ustaz? Dia dalam hal ni, kita dalam musim BDR ni, ya, kita sebagai guru, kita kena tahu macam mana kita nak buat soalan jawapan di rumah. Ya, memang kita diajar begitu. Kalau katakan kita dah buat yang terbaik, soalan kita pula aras tinggi. Dan jawapan yang diberi oleh pelajar tu pula, kita memang dah agak diorang ni akan ada perbincangan sama-sama dengan diorang, sehingga kan markah akan jadi sama. Ataupun jawapan hampir sama. Maka tanggungjawab kita dah selesai. Yang penting kita buat yang terbaik. Dan yang kedua, kalau katakanlah bekerja ataupun belajar daripada rumah, kawan ni belajar sungguh, kawan ni tak belajar sungguh, tapi markah dia sama. Jangan fikirkan rezeki orang lain. Fikirkan rezeki kita je. Jadi kalau kita sebagai ibu bapa tengok anak kita ni belajar rajin, markah dapat 85. Anak kawan sebelah, ya Allah, malasnya Tuhan dia tahu. Tapi dapat markah sama. Tak apa. Biarlah rezeki orang lain tu. Yang penting rezeki anak kita ni, alhamdulillah 85. Jadi jangan sibuk tentang rezeki orang. Bila kamu sibuk tentang rezeki orang, maka syaitan akan masuk. Dia akan titikkan dalam hati kita perasaan hasad dan dengki. Wa'iyyazubillah. Yang kita takutkan Ustaz dalam kebaikan kita pun masih lagi boleh menyelinap masuk untuk melakukan kejahatan. Ustaz, biasa kalau ni sajalah kita sembang-sembang Ustaz. Kalau makan orang kata round table Ustaz biasa siapa yang payung Ustaz? Ke Ustaz kena payung ke ataupun member lain yang payung? Dia selalunya kalau makan round table ni, dia tengok pada grup dah, pada team. Ada, kalau selalunya kalau staff, selalu saya akan bagi bayar awal. Saya akan berebut untuk bayar dan saya takkan bagi anak berebut bayar Ustaz. Ya, itu pertama. Sebab kita tahu kelebihan kalau kita kalau sama level, saya juga bayar. Saya nak bayar sebab apa? Nabi kata, at'imu ta'am. Belanja orang makan, tak rugi pun. Bila kamu belanja orang makan, kamu dapat pahala. Bila dapat pahala,
tadkhulul jannata bisalam. Kamu masuk syurga dengan tenang bila kamu belanja orang makan. Masya-Allah. Cumanya bila saya duduk sama taraf dengan geng-geng saya ni, kami jadi berebut dah pula nak bayar. Berebut pula nak bayar. Berebut nak bayar. Yang ni Allah. nak bayar, yang tu nak bayar. Lah kali nampak macam nak bergaduh nak bayar. Tapi bagus. Itu Dia nak bergaya ke nak gaduh ni? itu bagus. Itu usaha kita. Maknanya kita tidak mahu menunggang kawan-kawan kita. Alhamdulillah. Kita saling bekejar-kejaran seperti Allah kata, falyatanafasil mutanafisun. Berkejar-kejaran untuk buat benda baik. Member kata, duit kau tak laku ni. Ni negara lain. Biasa. Bergaduh-gaduh Ustaz ya. Bagus tu. Allah Itu Akbar. Kalau budaya yang bagus sebenarnya. kita pergi negara Arab lagi lah Ustaz ya. Sampai bertolak-tolak. Siapa nak bayar? Baik Ustaz, sahabat kita ni Mak Ito je nak tanyalah soalan berkaitan dengan isu tadilah. Lumrah Ustaz, di mana-mana pun ada jenis manusia yang digelar si penumpang ini. Dahlah menumpang, semua nak percuma pula. Contohnya bila pergi lawatan atau rombongan, tumpang kereta kawan-kawan, faham-fahamlah waktu isi minyak tu dulu lah. Ni buat tak tahu je. Lepas makan, masa nak bayar, buat pergi tandas. Bila sampai je Plaza Tol, buat tidur pula. Macam mana tu Ustaz? Kalau dapat kawan macam ni, terima kasih. Hashtag biar tahu, jangan keliru. Elok timing dia tu Ustaz. Waktu nak bayar pergi toilet. Alamak, macam pernah buat je. Okey Ustaz. Okey, kalau orang macam ni, kalau kita tahulah, kita yang bayar ni, kita sebenarnya saya nak ajar ya, pada orang yang bayar, pada orang yang bawa, ikhlaskan hati. Bila hati ikhlas, kita tak fikir dah, biarlah tak apalah. Dia tak nak membayar, itu antara dia dengan Allah. Tapi yang penting, tanggungjawab saya, bawa dia, tumpangkan dia, belanja dia makan, saya dapat pahala. Jangan fikir sangat. Kalau kita terlalu fikir, kita akan jadi orang yang berkira-kira. Jadi elakkanlah. Kita elakkan berkira. Jadi kalau kita tak nak ada masalah macam yang disebutkan tadi, awal-awal lagi kita tutup pintu kongsi kereta. Awal-awal? Awal-awal lagi tutup. Tak ada mengundang tak payah masalah. mengundang. Lepas tu makan seorang-seorang. Macam saya tak boleh makan seorang. Saya akan ajak orang makan. Saya akan ajak, jom makan. Kalau saya beli makan kat pejabat, saya akan beli 2. Satu tu mesti akan ada lah sahabat-sahabat saya yang datang makan. Itu cara dia? Itu cara dia. Jadi macam saya dah biasa makan berdua, makan bertiga. Nak tak nak saya akan beli 2-3. Jadi sekurang-kurangnya saya amalkan diri saya bersedekah setiap hari. Tak tahu lagi siapa nak makan tu. Beli dulu siap-siap. Beli saja. Tapi selalunya ada Suka je lah orang cara makan. yang Ustaz. Kadang-kadang kalau saya makan kat luar, saya akan beli goreng pisang. Saya akan balik, macam mana nak makan? Tak tahu, ada tu kat pejabat. Mesti akan ada punya. Beli dulu. Beli dulu. Okey, itu satu perkara yang perlu kita amalkan adalah ikhlaskan dalam hati. Baik Ustaz. Penumpang ni Ustaz ya. Orang kata apa, free rider ni. Ada yang baik dan ada yang buruk. Mungkin sebagai kesimpulan dalam perbincangan kita hari ini, persilakan Ustaz. Kesimpulan yang boleh saya katakan, ya, penumpang percuma ni, dia ada yang baik. Baiknya kita sebagai orang yang membeli tumpang, kita akan dapat pahala. Kita yang selalu buat kerja, kita akan dapat ilmu. Kita yang selalu berusaha keras, sedangkan orang lain mendapat manfaatnya, kita akan dapat pangkat. Percayalah cakap saya. Tidak ada benda yang rugi kalau kita buat. Yang rugi orang yang tak buat kerja. Yang rugi orang yang malas. Yang rugi orang yang tak nak berubah. Mereka akan rugi. Walaupun dia duduk dalam satu tim. Ya. Tapi saya yang buat, saya dapat pengalaman. Contoh ya, contoh. Saya suka buat kertas kerja untuk dapat projek. Projek ni maksudnya penyelidikan. Saya mula daripada mula-mula saya jadi pensyarah, saya suka menulis. Saya suka buat. Saya suka buat seorang. Saya tanya kawan-kawan, okey saya akan buat, saya akan type semua. Kawan-kawan akan bagi-bagi, saya akan buat. Tak apa. Diorang, walaupun diorang buat kerja sikit, saya buat kerja banyak, saya tak pernah muut. Free rider tu Ustaz? Tak apa. Tak apa. Saya rasa, saya nak belajar, saya anggap itu sedekah saya, amal jariah saya anggap itu adalah tanggungjawab saya. Tapi dengan disebabkan perbuatan tersebutlah, Allah mudahkan banyak urusan saya. Hari ni, saya antara yang berjaya banyak dapat projek. Projek ni masuk penyelidikan. Kerana saya pengalaman banyak. Itu sebabnya jangan risau.
Lagi banyak kamu buat kerja, kamu akan dapat pahala. Lagi banyak kamu buat kerja, kamu akan dapat ilmu. Lagi banyak kamu dapat kerja, insya-Allah Allah akan angkat martabat kamu. 3 benda yang kita akan Jangan dapat, risau. Ustaz. Jangan risau. Manakala orang yang malas, orang yang suka menunggang, orang yang suka menumpang, tak nak belajar, tak nak berubah, dia tidak akan berubah. Dan dia akan dia ketinggalan akan lah. rugi dan akan jadi orang yang ketinggalan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kamu tak akan berubah diri kamu. Allah tak akan ubah diri kamu. Kamu yang kena berubah diri kamu. Jadi kena pilih lah Ustaz. Nak jadi penumpang ke nak jadi driver? Okey Ustaz ya? Okey, baik Ustaz. Kita dah berada di akhir siaran. Tapi sebelum tu Ustaz, kita nak minta Ustaz untuk memimpin doa kita. Boleh Ustaz? Okey, dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat ya mujibad da'wat. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Dr. Izzah Arif atas penjelasan yang diberikan sebentar tadi, dan kita faham bahawa inilah dia kebaikan yang perlu kita buat. Tak kisahlah apa orang nak buat pada kita, yang penting kita buat secara ikhlas. Dan esok hari para penonton, temu janji kita ada istimewa bacaan zikir munajat yang akan disampaikan oleh Syekh Abdul Karim Al-Makki, dan juga esok kita ada bersama dengan sahabat saya Dai Hilman sebagai moderator, dan kita ada panel yang akan bersama dengan kita Ustaz Ahmad Syukri Yusof bagi membincangkan satu topik yang cukup menarik, hijrah menurut sunnah. Temu janji kita esok. Jangan ke mana-mana. Esok kita jumpa lagi. Saya Dai Aiman, like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, ma'assalamah.